Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi uh, live hari ini saya nak bincangkan beberapa kenyataan bercanggah yang telah dibuat oleh PH, ya, pemimpin-pemimpin parti-parti komponen PH, dan juga secara keseluruhan formula yang kononnya didakwa perlu bagi menang pilihan raya umum ke-15, ya, kemah besar, ya, yang sedang dibincangkan ni. Jadi kemah besar ni memang wujud muncul, konsep kemah besar ni muncul masa PRN Johor, sebelum PRN Johor, dan tiba-tiba ia muncul kembali, ya. Okey. Jadi sepintas selalulah, kemah besar ni sebelum PRN Johor dimajukan oleh beberapa pihak, termasuk Amanah, kononnya untuk menyatukan pembangkang, ya, bagi menentang Barisan Nasional, bagi memastikan Barisan Nasional tidak menang pilihan raya negeri itu. Dan dalam memajukan konsep kemah besar tu, Pakatan kononnya bersetuju bekerjasama dengan pejuang, warisan, muda dan sebagainya, ya, untuk menghadapi pilihan raya. Tetapi ini masalahnya. Pertama sekali, bila kita cerita pembangkang dalam erti kata sebenar, Pakatan Harapan bukan lagi tergolong dalam pembangkang. Sebab sekarang ni Pakatan Harapan dikira sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia, kerana ketua pembangkang sekarang bertaraf menteri dan mereka ada MOU bersama kerajaan yang sebenarnya MOU ni dikira tidak lagi boleh diguna pakai, ya, sebab kononnya untuk menjamin kestabilan politik, tetapi hakikatnya Pakatan Harapan sendiri terlibat dalam percaturan untuk menyastabilkan politik negara. Ini terbukti di Melaka, ya, dalam pada MOU tu masih hidup, ya. Anwar memuji-muji adun yang menumbangkan kerajaan negeri Melaka, malah di dalam MOU apa yang diperjuangkan oleh Pakatan adalah untuk mengusulkan, ya, dan seterusnya membuat undang-undang anti lompat parti. Tetapi akhirnya Anwar sendiri menjemput adun-adun yang terlibat dalam penyahstabilan kerajaan negeri Melaka. Dia menjemput mereka untuk menyertai Pakatan Harapan. Jadi di situ terbukti bahawa MOU itu sebenarnya bukannya untuk untuk menstabilkan politik, itu hanya retorika Pakatan, tapi ianya adalah alasan yang membolehkan Pakatan Harapan menjadi sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia. Dan disebabkan itu Pakatan, MP-MP Pakatan ni semua ada dana tertentu, bantuan tertentu untuk dibelanjakan bagi konstituensi masing-masing, ya, banyak dana, ya. Okey. Dan dari sudut praktikal, dari sudut logik, dari sudut moral, Pakatan Harapan bukannya pembangkang di Johor. Sebenarnya pembangkang adalah parti-parti yang tidak terlibat dalam MOU, seperti Pejuang, Warisan dan sebagainya. Dan yang kedua, Pakatan Harapan tidak berpijak di bumi nyata. Kita tahu rakyat Malaysia menolak Anwar Ibrahim. Kita tahu rakyat Malaysia menolak PKR. Ini terbukti menerusi 4 pilihan raya. 2 di Malaysia Timur, 2 di Malaysia Barat, ya. Jadi Anwar ditolak, PKR ditolak, tetapi masih parti-parti seperti DAP, Amanah tidak mahu akur dan terima keputusan rakyat, ya. Seperti mana mereka tidak menerima mandat rakyat pada PRU 14, ya, kerana sanggup masuk MOU dengan pihak pengkhianat. Jadi mereka tidak ingin menerima keputusan rakyat dan mereka terus menjulang nama, ya, Anwar Ibrahim, ya, sebagai ketua pembangkang. Jadi
dah lah, bukannya dalam erti kata sebenar PH ni bukannya pembangkang, tetapi Anwar tidak diterima oleh rakyat, tetapi masih nak letak sebagai ketua pembangkang. Dan ini secara tidak langsung menyebabkan parti-parti yang tergolong sebagai parti-parti pembangkang ini tidak boleh bersatu, tidak boleh bekerjasama. Dan ini telah menyebabkan dalam banyak pilihan raya rakyat tidak ingin keluar mengundi. Ya. Di Johor hampir separuh daripada pengundi berdaftar tidak ingin keluar mengundi. So masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang rakyat nampak. Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan bodoh. Jadi dia nampak. Rakyat tahu langkah Sheraton ni bukan hanya disebabkan pengkhianatan PPBM dan beberapa MP PKR. Rakyat tahu ya, PKR adalah antara punca utama langkah Sheraton berjaya. Kerana kalau Azmin dan 10 MP PKR tidak keluar dan menyertai Perikatan Nasional bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, langkah Sheraton pasti tidak akan berjaya. Dan mereka menyalahkan Anwar, mereka menyalahkan PKR sebab terjadinya perkara itu. Ya. Mereka juga tahu cara Anwar mengendalikan urusan dalam PKR menyebabkan parti itu pecah teruk. Ya. Ramai yang meninggalkan PKR termasuk Azmin dan sebagainya. Jadi Anwar tidak ada kemampuan untuk mentadbir urus parti dia sendiri, masakan pula dia boleh mentadbir urus satu negara. Ya. So ini terbukti di PRN Sabah. Anwar umum dia ada majoriti yang meyakinkan beberapa hari sebelum PRN, tapi di PRN nampak PKR terima tamparan kencang. Ya, hampir hangus di Sabah. Ini menunjukkan rakyat tidak kisah Anwar ada majoriti ke tidak, mereka tak mau dia jadi Perdana Menteri. Mereka tak mau, mereka tak kisah Anwar ada sokongan ke tidak. So kesimpulannya, apabila kita cerita nak menang pilihan raya umum ke-15, kita kena balik kepada suara rakyat. Dan suara rakyat kita dah lihat dengan jelas di 4 PRN, khususnya di PRN Johor. Ya. Suara rakyat jelas, mereka tidak yakin bahawa parti-parti yang ada di dalam blok pembangkang ini ada kemampuan untuk membawa kestabilan. Apa yang rakyat hendak adalah kestabilan politik lebih daripada perkara-perkara lain. Ya. Jadi kalau tidak ada bukti kestabilan yang boleh dibawa, mereka lebih rela duduk rumah. Okey, Pakatan Harapan bertanding, blok parti-parti alternatif ya, seperti Pejuang, Warisan dan sebagainya turut bertanding, tetapi disebabkan tidak ada formula yang telah diketengahkan, formula baru ya, jadi mereka duduk rumah. Dan tidak benarlah jika ada orang kata sekadar pembangkang bersatu ya, Pakatan Harapan boleh pembangkang boleh menang pilihan raya umum ke-15. Tidak benar jika orang kata PH dengan Perikatan Nasional bekerjasama boleh menang PRU 15. Rakyat tidak ingin formula lama. Sebab formula lama, contohnya PH bekerjasama dengan Perikatan Nasional, sebenarnya PAS tu boleh tolak tepi. PH bekerjasama dengan Perikatan Nasional lebih kurang PH bekerjasama dengan PPBM. Ya. Rakyat tak akan teruja. Ini bukan bukti kestabilan. Sebab mesej yang diberikan oleh pemimpin PH ni pun terang-terang memberitahu rakyat bahawa kita bekerjasama demi nak menang. Jadi ini bukannya meyakinkan rakyat. Rakyat akan tanya, kalau sekadar nak bekerjasama untuk menang, benda tu dah berlaku pada PRU 14. PPBM bekerjasama dengan PH sekadar untuk menang. Itu memang telah diberitahu kepada rakyat. Kami sebagai rakyat percaya, kami undi PH dan DAP PKR, Amanah dan PPBM kerana diberitahu dengan penyatuan ini boleh menang. Dan akhirnya menang. Atas mandat kami, anda menang. Anda dapat majoriti. Jadi majoriti itu atas mandat kami. Tetapi akhirnya PH ni tak berjaya nak halang pengkhianatan. Ya. Kata nak kerjasama PPBM dengan DAP dengan PKR dengan Amanah nak kerjasama demi nak menang. Jadi kami setuju berkompromi
dan kami memberikan anda mandat menang. Tetapi akhirnya bergaduh dan berpecah balik. Jadi PH gagal halang pengkhianatan ini. Rakyat tak mahu tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk, tapi anda gagal menghalang pengkhianatan ini. Jadi sekarang kalau beritahu balik, retorik sama. Kami nak bekerjasama demi menang. Sebab kalau hanya bergabung ni kita boleh menang, rakyat akan tanya balik. Dulu kami beri mandat. Kalau hari ini dulu kami beri mandat sebab beritahu kalau bergabung boleh menang. Hari ini kalau kami beri mandat apabila diberitahu kalau bergabung boleh menang, esok adakah Perikatan Nasional akan kekal bersama dengan gabungan yang kami beri mandat tu, ataupun adakah mereka akan keluar? Ya. Jadi apakah garanti benda ni tak akan berlaku? So jangan perdaya rakyat, ya, pemimpin-pemimpin PH ni jangan perdaya rakyat. Rakyat bukannya bodoh lagi, ya. Dengan strategi PKR, kononnya nak guna logo sendiri di Johor, kononnya ini akan menarik pengundi keluar mengundi PKR dan sebagainya, akhirnya kantoi. Semua strategi kantoi, ya. PKR guna logo sendiri, DAP dengan amanah guna logo PH. Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan sebodoh itu lihat logo, oh ini PKR, ini tak ada kaitan dengan PH. Mereka bukan bodoh, mereka tahu Anwar masih pengerusi Pakatan Harapan. Jadi at last, akhir sekali, PKR hangus di Johor. DAP pun kena teruk di Johor biarpun tidak ada PKR dalam logo Pakatan Harapan, ya. Jadi ini menunjukkan rakyat dah pandai dan rakyat dah muak. Rakyat inginkan satu formula baru, bukti bahawa pihak yang ada formula baru tu boleh membawa kestabilan. Jadi formula baru tu perlu ada wow factor baru, bukan cerita sama yang dibawa dalam PRU 14, iaitu kalau kita bergabung kita boleh bawa kita boleh menang. Dia orang tak nak. Lagipun kalau PH bekerjasama dengan Perikatan Nasional, ya, ada segolongan pengundi tidak akan terima lagi, sebab mereka akan berkata, pengundi PKR dengan DAP lah, mereka akan berkata kamu nak kerjasama balik dengan pihak yang terbukti mengkhianati kamu. So mereka akan hilang kat situ sekumpulan pengundi. Begitu juga amat sukar bagi PKR, DAP menjelaskan kepada pengundi mengapa mereka sanggup bekerjasama dengan gabungan yang ada PAS. Begitu juga Perikatan Nasional amat sukar untuk menjelaskan kepada pengundi mengapa mereka sanggup kerjasama dengan gabungan yang ada DAP. Jadi macam mana pun Pakatan Harapan kalau sekadar bergantung kepada formula kemah besar ni, retorik kemah besar ni, jangan harap rakyat terpedaya untuk keluar mengundi, ya. Saya lihat sekarang ni satu sahaja formula untuk menjayakan, untuk membenarkan satu blok, bukan pembangkang, ya, bukan hanya sekadar menang, bukan hanya sekadar menjadi kingmaker, tetapi mungkin boleh menang pilihan raya, iaitu jika blok tersebut boleh memberi formula baru, mesej baru kepada rakyat, kami boleh bawa kestabilan. Jadi langkah Sheraton ataupun langkah sedemikian rupa amat sukar berlaku, dan ini hanya boleh tercapai jika parti-parti alternatif boleh membuat satu kerjasama politik dengan kumpulan yang bukan politik, di bawah satu bumbung, di bawah satu gagasan, di bawah satu gerakan yang dikepalai oleh satu majlis penasihat yang terdiri daripada tokoh negarawan dan juga tokoh-tokoh lain seperti tokoh ekonomi, tokoh guaman, ya, peguam tersohor, bekas ketua polis negara dan sebagainya, tanpa membincangkan isu siapa nak jadi Perdana Menteri. Daripada cerita siapa nak jadi Perdana Menteri, mereka memberi satu penjelasan, penyelesaian yang lebih baik kepada rakyat dengan menubuhkan satu majlis penasihat. Ya. Memang kalau menang pilihan raya perlu ada Perdana Menteri, tetapi itu mereka tidak bincang, mereka tidak beri tumpuan
Itu boleh ditentukan selepas pilihan raya. Yang penting mereka boleh yakinkan rakyat gagasan atau gabungan ini dikepalai oleh ataupun dinasihatkan oleh satu majlis pemimpin-pemimpin yang terdiri dari negarawan dan ahli-ahli bukan politik dan sebagainya. Dan sebab itulah saya telah mencadangkan penubuhan majlis The Rakyat's Council, ya, terdiri daripada tokoh negarawan seperti Tun Mahathir, Tengku Razaleh dan juga tokoh-tokoh lain seperti Tan Sri Rafidah, Daim Zainuddin. Kemudian dari sudut bukan politik, ahli perniagaan yang terkenal, tycoon yang terkenal, yang tersohor, yang boleh diterima rakyat, kemudian peguam yang terkenal, ya, seperti Muhammad Hanif Khatiri Abdullah. Kemudian contohnya boleh juga ada bekas ketua polis negara, ya, supaya rakyat yakin bahawa majlis ini peka, faham tentang selok-belok politik, selok-belok ekonomi negara dan juga menekankan rule of law, kedaulatan undang-undang dan sebagainya, ya. Jadi benda tu bila rakyat nampak, mereka nampak ada satu usaha untuk lari dari polemik PM ni, untuk memberikan satu majlis penasihat yang benar-benar menjiwai rakyat. Dan seterusnya majlis ni boleh menasihati satu gabungan yang terdiri daripada parti-parti Perikatan Nasional seperti PPBM, PAS dan Gerakan. Kemudian ada juga Pejuang, ada juga Warisan, ada juga apa orang kata, parti-parti ataupun kumpulan yang bukan bersifat parti politik, Piagam Rakyat sebagai contoh, ya. Jadi ada parti politik, ada yang bukan parti politik, tetapi semuanya akan mencalonkan orang untuk bertanding, ya. Tak nak cerita PH lagi. Selepas dah tubuhkan satu asas yang kukuh dalam gabungan ini, baru esok boleh lihat jika PH nak berdamping ke tidak. Sebab di Johor kita lihat memang gabungan sedemikian ada saham besar di kalangan ramai yang tidak keluar mengundi, dan juga pengundi atas pagar yang mungkin telah keluar mengundi tetapi terpaksa mengundi Barisan Nasional kerana tidak ada pilihan, ya. So asalkan rakyat ada formula baru, asalkan rakyat tidak nampak pergabungan sama seperti dulu, asalkan rakyat nampak ada usaha di dalam gabungan baru yang ditubuhkan untuk bukan hanya sekadar bergabung demi nak menang pilihan raya, tetapi memberi sesuatu jaminan kepada rakyat bahawa ada inisiatif yang telah dilakukan, ada persefahaman yang telah dicapai yang mampu menjurus kepada tertubuhnya satu kerajaan yang kukuh, di mana kebarangkalian berlaku pengkhianatan adalah tipis. Itu yang rakyat nak lihat, baru dia orang nak keluar mengundi. Kita kena tarik orang yang dah muak dengan parti politik. Sebab itu kita ada Piagam Rakyat, perlu ada Piagam Rakyat di dalam sana. Sebab ini bukan berdasarkan parti politik. Kita perlu tarik rakyat yang dah cukup marah dengan PKR, dengan pengkhianatan MP PKR pada Langkah Sheraton. Jadi gabungan ni pada asasnya, pada permulaannya, jangan cerita PKR dulu, jangan cerita PH dulu, ya. Kita perlu tunjuk kepada rakyat ada satu pergabungan asas yang kukuh. Kemudian esok DAP berminat nak menjadi sebahagian tu, boleh bincang. Kalau Amanah berminat, boleh bincang. Tetapi pada asasnya ada satu gabungan yang kukuh, yang bukan sekadar satu pergabungan semata-mata untuk menang pilihan raya. Baru boleh tarik pengundi untuk keluar mengundi, ya. Jadi inilah mesej saya kepada pembangkang. Pertama sekali, PH perlu sedar siapa itu pembangkang, ya. Jangan tipu rakyat dan kata diri anda pembangkang. Dalam erti kata sebenar sekarang ni, anda sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia. Jadi anda tidak layak menerajui sebarang perbincangan ke arah menubuhkan kemah besar,
Yang seharusnya mencetuskan perbincangan ke arah kemah besar adalah mereka yang tidak terlibat dengan MOU. Dan saya sedih kerana tidak ada usaha untuk menerajui perbincangan kemah besar ni di kalangan parti-parti alternatif. Itu yang sedih bagi saya. Kedua, PH perlu sedar bahawa selagi ada Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang tu, selagi itu jangan harap apa-apa persetujuan yang kukuh boleh tercapai. Selagi tidak keluar mulut Muhammad Sabu dan Anthony Locke bahawa Anwar perlu berundur sebab dah kalah, sebab ditolak rakyat, jangan harap persetujuan dicapai. Sebab PH ni dulu gabungan yang diberi mandat oleh rakyat. Jadi mereka telah mengkhianati mandat rakyat apabila masuk MOU dan mengekalkan MOU sehingga sekarang. Jadi mereka tidak harus bercakap berkenaan dengan kemah besar, nak kembalikan mandat rakyat, nak memberi satu formula yang mana boleh menang pilihan raya. Mereka tidak layak. Rakyat tidak ingin dengar. Rakyat ingin dengar satu kumpulan alternatif yang memberi satu formula yang boleh meyakinkan mereka, di mana ada tokoh-tokoh negarawan yang meyakinkan rakyat bahawa parti alternatif ni tahu apa yang dia buat. Itu yang rakyat nak dengar. So PH jangan menipu rakyat. Dan kita tahu Anwar sebenarnya telah cuba berbincang dengan Muhyiddin, dengan Ismail Sabri, dengan kluster mahkamah pun pernah ada perbincangan. Jadi Anwar terbuka kepada perbincangan ke arah penubuhan kerajaan baru sebelum PRU 15. Jadi Anwar bukannya sedang menumpu kepada nak bentuk kemah besar untuk menang PRU 15. Dia juga menumpu kepada perbincangan ke arah satu kerajaan baru sebelum PRU 15. Dan ada kemungkinan sekiranya perbincangan ni berjaya, mungkin Muhyiddin jadi Perdana Menteri, atau mungkin seorang dari UMNO seperti Najib jadi Perdana Menteri, dan Anwar jadi DPM. Jadi jangan harap orang boleh terima bekerjasama dengan Anwar, syarat-syarat Anwar. Orang tak nak Anwar. Bila adanya Anwar di situ, tidak ada kerjasama yang meyakinkan boleh berlaku, dan apa pun tidak boleh meyakinkan rakyat. Okey. So itu sahaja penjelasan saya. Saya boleh luangkan sedikit masa untuk menjawab soalan. Jadi jika anda ada soalan, boleh tanya. Zulkafli Samad, nama yang dicadangkan tu bertandinglah PRU 15 nanti, tengok ada undi ke atau hilang deposit. Nama yang dicadangkan tu apa? Anda kata, anda maksudkan nama yang saya cadangkan untuk The Rakyats Council, Anda mungkin salah faham jika itu yang anda maksudkan. The Rakyats Council ni tidak semestinya mereka yang duduk tu perlu bertanding pada PRU 15. Kalau mereka bertandinglah. Tapi anda salah faham. Rakyats Council ni majlis penasihat yang menaungi sebagai penasihat satu gabungan parti-parti politik. Rakyats Council ni jika berlaku, saya telah mengesyorkan berlaku yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik. Jika mengisytiharkan darurat politik, saya telah mencadangkan bahawa negara ni tak diurus oleh The Rakyats Council. Tetapi selain daripada itu, kalau tak ada darurat politik, katakan kita nak masuk PRU 15, masih boleh tubuhkan Rakyats Council. Tetapi Rakyats Council ni hanya menjadi penasihat untuk penubuhan satu gabungan parti-parti politik dan bukan politik, kumpulan bukan politik, supaya rakyat faham bahawa kumpulan gabungan baru ni diterajui oleh satu barisan kepimpinan berjiwa rakyat yang bukan semuanya ahli-ahli politik. Dan kita tak perlu semestinya semuanya bertanding pada PRU 15. Mereka hanya penasihat. Tetapi barisan itu sebegitu rupa ianya memberi keyakinan kepada rakyat bahawa barisan ini mampu menasihati satu gabungan dengan cara yang boleh meyakinkan rakyat bahawa mereka tahu apa yang mereka lakukan dan
mungkin boleh terbentuk satu kerajaan yang kukuh yang tidak mudah ditumbangkan, ya. So mereka tak perlu bertanding. Maliki Mikhail, lebih baik biar BN menang saja, mana ada rakyat council. Itulah, saya tak nampak ada pergerakan yang meyakinkan di belah kumpulan alternatif, meyakinkan lah. Saya tak nampak ke arah yang betul, ke arah memahami apa yang rakyat hendak. Saya tak nampak lagi lah. Zailah Mahrul Idris, RJ boleh suggest, tapi kalau parti-parti lain tak nak dengar pun tak guna. Okey, betul, yang that logic is correct, ya. Saya boleh suggest, tapi ianya bergantung kepada siapa nak dengar, siapa tak nak dengar, siapa nak initiate satu perbincangan, atau panggil, okey, anda telah cadangkan benda ni, jom kita bincang. Kalau tak ada, itu tak ada lah, ya. Nak kata basi tu tak basi lah, Maliki. Kita pun jangan buat andaian lah, because I heard behind the scenes ada juga satu kumpulan yang telah memajukan sesuatu. Jadi benda tu kita tak boleh lah cerita kat umum. Jadi nak kata basi tu tak basi lah. Tapi sekadar nak kata kalau benda ni kita cakap berulang kali tapi tak terjadi, itu saya boleh terima logik itu. Kalau mereka tak nak dengar, mereka tak gunalah. Tapi nak kata basi atau nak kata sesuatu tidak berlaku tu, I think that is too premature. Ada perbincangan yang sedang berlaku melibatkan pihak tertentu yang saya tahu, tapi benda tu tidak boleh diwar-warkan lagi lah. Asmal Ali, Waalaikumsalam. Ahmad Imran, kenapa PH belum cukup 5 tahun dah kena tebuk atap? Macam mana pula tidak diberi peluang memerintah hingga 5 tahun? Itulah, because Anwar cakap besar, PH cakap besar, PH cakap dia orang ni pengkhianat, itu pengkhianat, tetapi akhirnya PH juga mengkhianati mandat rakyat apabila masuk MOU. Dari satu sudut, MOU tu memang perlu sebab yang di-Pertuan Agong minta kestabilan politik. Jadi PH menyahut permintaan itu dan membuat MOU. Tetapi kita lihat di Melaka, PH ni hanya berretorika, kononnya nak kestabilan politik. Hakikatnya MOU tu telah dilanggari dari satu sudut lah, dari sudut apa orang kata, dari sudut konsep asas MOU tu untuk mengekalkan kestabilan politik. Kita tidak lihat PH menjiwai keinginan untuk memastikan kestabilan politik apabila PH memuji-muji, malah menjemput adun-adun yang menyastabilkan kerajaan negeri Melaka untuk menjadi sebahagian daripada PH. Jadi di situ kita nampak PH ini adalah hipokrit dan mereka sebenarnya mengkhianati mandat rakyat dalam erti kata sebenar apabila berdamping dengan pihak yang telah membantu menjatuhkan kerajaan PH menerusi pintu belakang dengan ihsan bantuan kluster mahkamah atau kleptokrat. Dan PH berdamping dengan mereka. Anwar malah menerima jawatan bertaraf menteri daripada pemimpin-pemimpin kerajaan yang merampas kerajaan daripada PH. So memang dari satu sudut mereka mengkhianati mandat rakyat, ya. Lagi satu, mereka cakap besar, PPBM mengkhianati, sedangkan langkah Sheraton takkan berjaya kalau pengkhianatan Azmin dan MP-MP PKR tidak berlaku, sebab pengkhianatan Azmin dan MP-MP PKR menjadi kunci kepada kejayaan langkah Sheraton. Jadi rakyat muak dengan PKR Anwar ni, kerana kalau Anwar tidak mampu mentadbir urus parti dia sendiri, tidak mampu menghalang pengkhianatan yang cukup besar dari parti dia sendiri, sedangkan dia boleh menghalang pengkhianatan lanjut dalam satu gabungan PH di PRU 15, ya, jika gabungan itu diberi mandat oleh rakyat. Ya, so kita tidak ada garanti Anwar boleh menghalang benda tu. Jadi malah Anwar telah menunjukkan ketidakupayaan dia untuk menjadi pemimpin rakyat.
untuk memimpin satu gabungan dengan perkesan. Jadi macam mana nak beri dia mandat untuk menerajui satu gabungan pemerintah bagi memerintah negara selepas PRU 15. Jadi rakyat tolak. Dan PH kena faham, we don't need Anwar. Kalau ada Anwar di situ, hang cerita kemah besar, hang cerita nak beri satu penyelesaian kepada rakyat, hang sebenarnya sedang bohong. Bukan hanya bohong rakyat, tapi bohong diri sendiri. Macam mana PH boleh menerajui perbincangan kemah besar dengan adanya Anwar sebagai pengerusi PH, dengan hakikat bahawa PH adalah parti yang telah mengkhianati mandat rakyat, dengan hakikat bahawa PH tidak berjaya mengekalkan mandat rakyat dalam tempoh 5 tahun. Jadi pelik bila kita lihat PH nak menerajui perbincangan kemah besar ni. Amat pelik. Dia bercakap besar, dia bercakap begitu dengan nada yang bongkak, tapi sayanglah saya tak lihat ada usaha daripada parti-parti alternatif untuk cuba menerajui perbincangan kemah besar ni. So itulah. Okey, saya ambil 2 soalan lagi. Sebenarnya dah masuk kat puasa ni, tapi tak apa. Bontong Boni, sepatutnya kumpulan alternatif perlu bertindak cepat untuk memikirkan The Rakyat's Council untuk meyakinkan rakyat menjelang. Betul. Kamal Zairuddin Shah Omardin, apa komen saudara RJR bila Ismail Sabri mengatakan akan ikut arahan MKT UMNO untuk tidak meneruskan MOU dan adakan PRU bukan sebagai PM bersama PNPH? Okey, nak teruskan MOU atau tidak bukannya keputusan MKT UMNO. Okey, sebab MOU ni bukannya ditandatangani dengan UMNO. MOU adalah antara PH dengan kerajaan. Jadi MKT ni sedang buang masa UMNO dan buang masa rakyat. So apa pun, apabila Ismail Sabri selaku PM kata dia setuju dengan MKT atau akan ikut arahan MKT dan tidak meneruskan MOU, maknanya kita boleh tafsir sebagai dia menerima pandangan MKT, bersetuju mengikuti pandangan itu yang dia kata adalah arahan, dan akan tidak meneruskan MOU. Tetapi anda perlu faham, pertama, MOU tu, kalau anda kaji MOU tu, tarikh, tidak ada tarikh luput MOU. 31 Julai itu bukan tarikh luput MOU. Dalam MOU tu ditulis dengan jelas Parlimen tidak harus dibubarkan pada atau sebelum 31 Julai. Maknanya kalau Parlimen bubar 1 Ogos tak apa, tapi jangan sebelum atau pada 31 Julai. Tapi kalau Parlimen tidak bubar pada 1 Ogos, katakan pembubaran Parlimen ditangguh sehingga 2023, katakan Agong tidak setuju nak bubar Parlimen dan Parlimen dibubarkan bila tamat tempoh penggal Parlimen ke-14 yang penuh, maknanya pada Julai 2023, MOU itu masih berfungsi. MOU itu masih kekal, sebab di dalam MOU itu tertulis dengan jelas tempoh di mana MOU itu masih berfungsi adalah sehingga Parlimen dibubarkan. Jadi katakan Parlimen tidak dibubarkan sebelum 31 Julai, tetapi ini tidak bermakna Parlimen akan dibubar pada 1 Ogos. Katakan Agong tak setuju, jadi Parlimen mungkin dibubarkan contohnya Julai 2023 bila memang perlu bubar lah. Jadi MOU tu masih akan berkesan sehingga 2023, melainkan Pakatan dan UMNO, Pakatan dan kerajaan mengisytiharkan MOU tu tamat sebelum Parlimen dibubarkan. Jadi bila Ismail Sabri kata dia akan ikut arahan MKT untuk tidak meneruskan MOU, Ismail Sabri tidak menyatakan dengan tepat bila dia akan hentikan MOU. Dia tak beri tarikh. Sebenarnya tak ada tarikh. Jadi Ismail Sabri masih boleh teruskan menurut kehendak MOU tu sehingga contohnya Parlimen tidak dibubarkan pada 1 Ogos, contohnya Parlimen dibubarkan Februari tahun depan. Jadi selagi Parlimen belum dibubarkan Februari tahun depan, MOU tu masih wujud.
Jadi Ismail Sabri tidak memungkiri janji dia kepada MKT UMNO. Ya, dia cuma kata tidak akan teruskan MOU. Ya, tetapi bila Parlimen bubar, MOU tu memang automatik tidak akan mampu diteruskan kerana Parlimen sudah bubar. Jadi kenyataan Ismail Sabri itu sebenarnya tak ada makna. Faham tak? So saya rasa Ismail Sabri telah bermain strategi dengan MKT UMNO. Dia tahu MOU tu tidak ada tarikh luput. Itu tidak tepat ya. MOU tu ada tarikh luput dan tarikh luput dia adalah apabila Parlimen dibubarkan. Jadi ianya tertakluk kepada bila Parlimen dibubarkan. Jadi kalau Parlimen dibubarkan pada Februari tahun depan, makna automatik pada Februari tahun depan MOU tu luput. Selagi Parlimen belum dibubarkan, MOU tu masih berfungsi. Bukan hanya setakat 31 Julai, tak. MOU tu akan terus berfungsi sehingga Parlimen dibubarkan. Jadi bila Ismail Sabri kata dia tidak akan teruskan MOU, dia tahu bila Parlimen dibubarkan MOU tu dah luput. Jadi tak timbul soal nak teruskan sebab Parlimen dah bubar. So sebenarnya kenyataan Ismail Sabri tu tak bermakna dah hanya untuk memuaskan hati MKT. Sebenarnya tak ada makna. MOU tu boleh berterusan selepas 31 Julai. Faham tak? Saya Ismail Sabri, sebenarnya saya lihat MKT dah kena getah dengan Ismail Sabri ni. Ya. Okey, saya terus ke bawah. Minta maaf ya, sudah masuk buka puasa tapi tak apalah, saya terus saya akan berhenti sebentar lagi. Okey, sambil anda menjamu selera boleh ini. Bagi Tok Perak ya, bagi saya PRU 15 adalah peluang terakhir untuk DSAI untuk menjadi PM. PRU 16 nanti peluang DSAI sudah tertutup. Okey, dengar baik-baik. PRU 15 bukan peluang terakhir untuk DSAI menjadi PM Perdana Menteri ya. Peluang untuk Anwar jadi Perdana Menteri sudah lama habis. Tidak wujud lagi. Ya. Anwar mengharapkan memang ada perbincangan kerjasama PH dengan barisan selepas PRU 15. Tapi Anwar menaruh harapan jika kerjasama ni terjadi, PH dengan BN akan bentuk kerajaan bersama. Dan andai kata terjadi pun, jangan harap Anwar akan jadi Perdana Menteri. Dia akan terberdaya juga. Ya. So Anwar memang tidak ada peluang nak jadi Perdana Menteri. Masalahnya PH tak sedar-sedar lagi. Ya. Dan PH tak sedar-sedar lagi, masalah pembangkang sekarang adalah disebabkan Anwar. Anwar bukan penyelesaian, Anwar lah masalahnya. Ya. Dan PH perlu sedar, selagi ada Anwar, PH tidak layak untuk menerajui perbincangan kemah besar. Malah PH, ada Anwar tak ada Anwar pun, dia memang tak layak menerajui perbincangan kemah besar, kerana PH lah terlibat secara langsung dalam pengkhianatan mandat rakyat. Ya. So memang PH ni kena berpijak di bumi nyata. Sebenarnya perbincangan kemah besar sepatutnya terajui dan dimulakan oleh kumpulan alternatif. Ya. Terima kasih Kamal Zairuddin. Okey, saya rasa itu sahaja. So sebenarnya saya nak buka tadi pun tak boleh sebab tunggu makanan sampai. Jadi itu yang saya lanjutkan live ni. So tapi tak apalah, anda tengah menjamu selera boleh dengar live ni, dan pastikan anda share ramai-ramai ya. So ingat ya, saya ulang sebelum saya akhiri live ya, apabila Ismail Sabri kata dia nak dengar arahan MKT untuk tidak teruskan MOU, itu adalah cakap yang tak ada makna, sekadar memuaskan hati MKT. Hakikatnya 31 Julai bukan tarikh tamat MOU. 31 Julai adalah satu tarikh yang wujud di dalam MOU tu, di mana tertulis bahawa Parlimen tidak harus dibubarkan sebelum tarikh itu. Itu sahaja. Tetapi jika Yang di-Pertuan Agong tidak ingin bubar Parlimen selepas 31 Julai, mungkin Yang Agong nak bubar bila benar-benar perlu bubar, iaitu Julai 2023 ataupun katakan Februari 2023,
Maknanya selagi tak sampai bubar parlimen pada Februari 2023, MOU tu masih kekal hidup, ya. Dan tak timbul soal Ismail Sabri tak teruskan MOU, sebab kenyataan Ismail Sabri bahawa dia ikut arahan MKT tak teruskan MOU. Ismail Sabri tak letak tarikh dalam kenyataan dia. Dia cuma kata dia tidak akan teruskan MOU, tapi dia tidak kata saya setuju tidak akan teruskan MOU selepas 31 Julai. Ya. Sebab MOU bukan berakhir pada 31 Julai. Jadi Ismail Sabri boleh je biarkan MOU berterusan sampai Februari 2023 bila parlimen bubar. Dan bila parlimen bubar, automatik MOU tu terbatal. Tak timbul soal nak teruskan ke tidak. Jadi tidak ada makna, ya. Dan kedua, Ismail Sabri boleh juga kata okey, 31 Julai ni saya tamatkan MOU ni, saya tidak teruskan. Tapi dia masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan. Tak mustahil. Okey Anwar, kalau kau dengan PH sokong saya, sokong terus ya, supaya majoriti saya ambil kira juga MP-MP PH, sebagai balasan saya akan setuju anda jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan andai kata PH dengan Anwar setuju, maka Anwar akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Majoriti Ismail Sabri akan jadi terlalu kukuh. Selepas tu kluster mahkamah tarik sokongan pun tak ada makna. Jadi boleh jadi itu ada dalam kepala otak Ismail Sabri. Tak apa, saya tak teruskan MOU selepas 31 Julai. Tak apa, saya ikut. Saya tak teruskan selepas 31 Julai. Tapi saya buat perjanjian baru. Ismail Sabri tak buat janji dengan MKT, saya tidak akan buat perjanjian baru. So macam-macam boleh terjadi. Dalam situasi ini, macam-macam ayat boleh digunakan untuk memanipulasi keadaan. Okey, so itu sahaja. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dan artikel berkaitan di ruang tajuk. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya dan baca artikel-artikel berkenaan. Dan satu lagi sebelum saya akhiri live ni, kami masih tertunggu-tunggu kenyataan dari pihak istana bagaimana boleh ada seorang pesalah mahkamah dijemput dalam majlis iftar bersama Yang di-Pertuan Agong, di mana di situ ada Ketua Hakim Negara. Setakat ini tak ada kenyataan, menghampakanlah, setakat ini tak ada kenyataan rasmi dari jabatan atau unit berkaitan dari istana. So memang menghampakan sedikit lah. Okay? So itu sahaja. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.